Alah okeylah, kau ni lag-lag je lah. Mana boleh? Kenapa gambar aku ada dalam produk engkau dan aku tak tahu? Tolong cari cara yang kreatif, sekreatif mungkin selain daripada kau nak jual gambar-gambar budak muka kesian, tantah budak tu sekarang pun dah besar, dah kaya jadi CEO ke, yang kau letakkan dalam iklan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Pantas padu pendek aja, 10 minit penuh info, janji bermanfaat. Hari ini saya bersama lagi dengan Cik Man. Cik Man merah macam bomba, Cik Man. Macam bomba, Cik Man. Baru-baru ni viral lah Ustaz kan. Adalah seorang kawan saya penyanyi ni Ustaz. Memang dia tengah sakit sekarang. Jadi orang mengambil kesempatan menggunakan wajah dia, gambar dia tanpa kebenaran untuk melariskan produk. Jelas kat situ tak boleh. Asal tak boleh Ustaz. Paling-paling tidak pun saya nak bagi tahu pada orang dia ni tengah sakit. Patutnya dia kena ambil produk ni baru betul. Macam mana kita boleh expect yang orang tu tak ada ikhtiar yang lain? Adakah kau nak melakukan produk engkau dengan cara ambil produk engkau saja sakit orang boleh sembuh? Dia pun ada usaha dia sendiri juga. Itu satu. Yang kedua, dah minta izin ke belum? Kemudian yang ketiga, adakah mengganggu perasaan kawan Datuk tu? Orang yang diguna gambar tu kena minta izin ke Ustaz? Kena minta izin Datuk. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Seorang Islam itu ialah apabila orang Islam yang lain tidak terasa hati dan tidak terganggu dengan percakapannya dan perbuatan dia. Jadi bila tiba-tiba gambar Datuk diambil dalam satu produk, Datuk Rosham pun padahal saya tak tahu apa benda. Kan banyak berlaku macam tu kan. So kita pun akan terasa hati. Ini kan pula orang tengah sakit. Dosa Ustaz. Kalau menyakiti hati orang, dosalah, membawa kepada dosa. Fitnah lagi. Lepas tu kita tak tahu apa yang orang tu terima, kecaman, maknanya gambar tuan punya badan yang kau. Itulah kau tak ambil ni produk ni. So benda tu banyak dia punya risiko-risiko lain yang berlaku. Hasil daripada perbuatan orang yang mengambil kesempatan dengan cara yang salah ni tadi. Adakah benda ni boleh kita panggil sebagai satu menzalimi mereka yang tengah sukar? Betul, boleh juga dikatakan zalim, iaitu melakukan suatu tindakan yang tak sepatutnya sampai zalim ni lah. Kita fikir zalim tu tak bagi duit belanja, tak bagi nafkah, pukul, mendera sampai nampak. Tapi zalim hati tu sebenarnya lagi besar dia punya kesan kan. Bila sebut hati ni dia dah masuk sampai psikologi, perasaan tertekan, itu lagi banyak kesan dia. Pukul jasad ni luka, berdarah kan. Tapi pukul hati, mana zalim mengganggu keadaan situasi hidup dia, itu lagi bagi kesan yang lebih teruk. Zalim Ustaz Apa zalim, sampai ke zalim Ustaz? Sebab saya tak ada niat pun. Macam saya lah, saya tak ada niat nak menzalimi dia. Niat tidak menghalalkan cara. Kita katakan, kenapa awak guna gambar tu? Ini untuk melariskan produk saya sebab produk saya ni bagi manfaat kepada orang lain. Tapi cara kau dah minta izin ke dia ke belum? So, kau kena fikir perasaan dia. Dia tengah sakit dan seumpamanya. Niat dia tu baik tapi cara dia salah. Adakah itu juga mengaibkan seseorang? Kalau benda yang lu tahu dia tengah sakit dengan ni gunakan gambar tu, adakah benda tu dikira sebagai mengaibkan seseorang? Yalah, ada jenis orang yang sporting, ada orang jenis jiwa besar. Bukanlah kita nak kata orang yang dipinjam gambar tu tak jiwa besar, sebab ini adalah hak individu, peribadi, supaya kehidupannya tak diganggu, gambarnya tak dijaja ataupun tak dijual merata-rata. So benda tu dah jadi dah menyusahkan orang lain. Hidup ni, Islam kata hidup jangan menyusahkan orang lain. Ada satu produk lah Ustaz kan. Sebab dia nak melariskan produk dia carilah orang ni yang ada sakit. Lepas tu digunakan orang tu, kononnya orang tu baik selepas tu sebabkan produk dia. Dia macam ni Datuk, kita pun faham sekarang ni zaman-zaman yang untuk review produk, review ke ataupun ambil jadi duta, benda tu tak ada masalah pun. Tapi first kali kena minta persetujuan daripada orang tu dan kita pun tak overclaim. Dengan ubat saya dia sihat. Kita mengatakan mesti dalam bentuk kita menyatakan pada masyarakat ikhtiar. Puan ni dengan berikhtiar membeli produk daripada saya, setakat yang dia guna, alhamdulillah kesihatannya semakin sembuh. So ayat tu yang akan menentukan kita macam mana. Ada orang overclaim lampau-lampau. Ada juga orang mengambil kesempatan pada pandangan saya. Dia orang buat video, lagu nasyid kat belakang. Kadang-kadang dia tahu selawat Nabi. Dia tunjuk budak-budak ni susah kat rumah tahfiz. Tunjuk budak-budak ni makan tak cukup. Duduk ramai-ramai, susah tempat tu. Lepas tu, dia viralkan benda tu, suruh orang derma. Itu adakah dikategorikan mengambil kesempatan kepada budak-budak tu?
Saya secara peribadi Datuk contohlah kan, kalau kau nak minta derma, boleh tak jangan kau libat kau pakai video-video orang yang tak ada kena-mengena dengan kau. Secara personal lah, mungkin yang dekat luar sana tak setuju dengan saya, tak payah libatkan. Sekarang ni tujuan kau nak minta derma, tolong cari cara yang kreatif, sekreatif mungkin, selain daripada kau nak jual gambar-gambar budak muka kesian, tantah budak tu sekarang pun dah besar, dah kaya jadi CEO ke, yang kau letakkan dalam iklan kau. Sebab benda ni melibatkan insan. Ya Allah, gambar kau ada, weh. Aduh, malu. Setiap orang ada situasi masing-masing. Setiap orang ada maruah dia. Dan setiap orang ada definisi terhadap, alah, okey lah, kau ni lag-lag je lah. Mana boleh? Sebab ini gambar aku. Aku tengok tu Cik Man, budak-budak tu macam kena paksa je Cik Man. Mungkin juga Datuk, tapi yalah, Cik Man pernah, ataupun sesiapa mungkin, orang yang minta sedekah. Setiap kali kita tengok dia minta sedekah, dia akan dukung baby tau. Lepas tu budak tu sentiasa tidur. Sebab tu ada pernah keluar satu viral, budak tu mungkin diberikan supaya dia nampak kesian. Makan uap batuk, kan? tidur budak tu. Ataupun diorang yang minta sedekah itu sendiri, daripada orang-orang atas, yang jerung-jerung yang atas tu, memang suruh pakaian yang sekian-sekian. Duit diorang tak dapat pun. So kita ni, dari sudut kita faham, bersedekah itu bagus. So kalau saya bersedekah dengan orang yang salah, macam mana? Jangan risau. Kalau kita bagi sedekah dan orang tu sindiket, kita tetap dapat pahala. So dia akan tanggung disebabkan apa yang dia ambil kesempatan pada orang lain, yang orang lain tu pula dizalimi oleh dia. Maknanya kita bukan suka-suka boleh buat apa yang kita nak untuk buat ambil kesempatan untuk kita melariskan produk kita, atau kita nak buat apa saja, sebab kita kena faham. Okey Datuk. Daripada dosa pahala dia. Okey Datuk. Dia sebenarnya isu dia begini Datuk. Allah jadikan manusia ni masing-masing ada hak yang tak boleh dicerobohi oleh orang lain. Kita kalau ambil kesempatan dengan lembu tak apa. Tak, maksudnya contohnya mungkin kita ambil gambar lembu. Sebab kita manusia ni ada satu level. Semua makhluk yang paling orang kata paling sempurna lah. Paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. So bila dia melibatkan manusia saja, bila kita berinteraksi dengan manusia, kita mesti betul-betul teliti, ada kontrak apa-apa tak dengan dia, ada persetujuan apa-apa tak dengan dia. Contohnya kita ambil gambar dekat taman, tak ada orang pun kat belakang. Orang tengok okey gambar, tapi bila kita ambil gambar ada orang, kenapa kau kena ada orang dekat belakang? Sebab dia dah melibatkan orang. Orang ni hak dia lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Kenapa kau pergi postkan gambar yang aku tengah free hair dekat belakang, padahal dia perempuan bertudung? Sebab manusia ini mukallaf. Mukallaf tu maknanya yang dibebankan dengan hukum hakam. Dia kena jaga benda tu. Jadi maknanya apa pun kita nak buat kena ada akad dia. Kena ada akad, kena ada kontrak. Kecuali lah seorang artis tu dia ataupun penyanyi, baik lagu-lagu saya, ni hak cipta terpelihara kan. Lagu-lagu saya tak ada masalah siapa yang nak jadi muzik background dalam video ataupun dalam YouTube dia. Tu tak ada masalah. Kita sendiri pun boleh baca dalam industri macam mana kan. Yang penting kita mesti menjaga sensitivity. Itu yang saya nak sebut daripada tadi, sensitivity orang. Kenapa gambar aku ada dalam produk engkau dan aku tak tahu? Produk engkau nak bagi kesihatan pada orang lain yang sakit. Aku juga sakit. Kenapa gambar aku ada? Kenapa kau tak ambil gambar pesakit engkau yang dah sembuh dengan ubat engkau? Hanya kerana aku famous ataupun aku artis ke macam mana? Mengambil kesempatan. Ya, untuk melariskan. So, tujuan dia, saya ambil gambar artis tu sebab nak lariskan. Kan sebab nak lariskan. Dia ada relate dengan artis yang dia ambil gambar. Okey, Cik Man. Ya. Katakanlah Cik Man, tiba-tiba keluar gambar Cik Man, orang gunakan gambar Cik Man tanpa persetujuan Cik Man. Cik Man okey? Datuk, ada produk duit gambar aku terkeluar. Produk duit okey juga Cik Man. Dia buat bisnes duit. Produk saya dengan ada 2-3 orang ustaz yang lain. Dah beritahu, tapi saya pun tak tahu nak ambil tindakan ke ataupun nak bagi tahu, sebab dia ambil je gambar-gambar kita dekat internet tu kan. Saya biarlah macam tu. Biar je Cik Man. Tak nak kata pun maaf, tak ada masa lah Datuk nak melayan, tapi tak tahulah setakat ni tak adalah risiko-risiko yang lain. Maknanya secara peribadinya Cik Man tak setujulah. Tak bersetuju, tapi nak ambil tindakan tu kita kadang-kadang tersibuk benda lain. Cik Man tak ada lawyer ke? Tak ada lawyer? Tak ada. Lawyer buat apa Datuk? Tu nak saman yang tu? Tak yalah tu. Baik betul. Patutlah Cik Man jadi ustaz. Ya Allah. Apa pun yang niat kita untuk membuat sesuatu dalam kehidupan kita, jangan kita mengambil kesempatan daripada kesukaran orang, kesenangan orang. Kerana apa pun kita mesti ada akad. Dalam Islam, apa pun dia suruh kita berbicara, bermesyuarah. Wasyawirhum fil amri. Dan juga bersetuju. Betul. Barulah kita boleh menggunakan sesuatu. Jangan kongsi, kalau tak pasti jangan kita buat wakaf dosa. Tak puas hati, kita PM tepi, sembang viral di TV9, janji happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam. Terima kasih Cik Man.
Terima kasih Datuk. Baik, Cik Man.